Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Okay, so untuk video kali ini, Cikgu akan berkongsi pula cahaya ataupun sifat cahaya apabila melalui kanta cembung. Okay, gambar rajah sinar apabila melalui suatu kanta cembung. Okay, jadi kita lihat dulu ciri-ciri cahaya yang melalui kanta cembung. Okay, so ini kita akan lukis kanta cembung. Okay, so ini adalah kanta cembung. Kemudian garisan di tengah ni kita panggil sebagai paksi utama. Okay, garisan di tengah ni adalah paksi utama. Okay, jadi untuk kanta cembung ni di hadapan dan juga di belakang kanta akan wujudnya kita panggil sebagai titik fokus. Okay, dengan simbol F besar. Okay, depan dengan belakang dia adalah titik fokus. Okay. So, jadi kalau tengah kanta ni kita bahagi kepada dua bahagian. Okay, jadi daripada bahagian tengah kanta sehingga titik fokus, kita panggil sebagai panjang fokus. Okay, samalah kalau daripada tengah kanta ke titik fokus ni 2 cm. Di tengah kanta kepada titik fokus yang belakang ni pun 2 cm. Dia mesti sama. Okay, kemudian satu lagi akan wujud sebagai 2F. Okay, yang ni pun ada 2F juga. Okey, maksudnya 2F ni adalah daripada kanta sehingga kepada 2 kali titik fokus ni, jarak dia kita panggil sebagai 2 kali panjang fokus. Okey, sebab daripada kanta sehingga titik fokus kita panggil 1 panjang fokus. Daripada titik fokus kepada 2 kali titik fokus adalah 1 kali panjang fokus. Jadi daripada kanta sehingga ke 2F ni kita panggil 2F kecil ataupun 2 kali panjang fokus. Okey. Okey, sekarang kita nak lukis macam mana gambar rajah sinar apabila melalui kanta cembung. Okey, kita ambil yang paling asas dulu. Okey, jadi mana-mana cahaya yang selari dengan paksi utama. Okey, contoh macam ni, cikgu ambil. Okey, bila cahaya selari dengan paksi utama terkena kanta cembung, okey, cahaya akan mengalami pembiasan. Okey, kerana cahaya bergerak dalam dua kawasan yang berbeza ketumpatan optik. Okey, bermula cahaya dalam udara, kemudian cahaya masuk ke dalam kaca, kemudian keluar balik ke udara. Jadi sebab tu dipanggil pembiasan dekat sini. Okey, berbeza dengan cermin. Kalau cermin, cahaya mengalami pantulan. Okey, kanta cahaya mengalami pembiasan. Okey, jadi cahaya yang terbias tu bila melalui kanta cembung, dia akan menumpu ke titik fokus. Okey, jadi macam inilah cara melukis cahaya menumpu ke titik fokus. Okey, ini cahaya menumpu ke titik fokus. Okey, kalau cahaya selari itu pada bahagian bawah paksi utama, sama juga dia akan selari dengan paksi utama kemudian terbias menumpu ke titik fokus. Okey, ini yang paling mudah. Okey, jadi ciri-ciri cahaya yang lalu pada kanta cembung ni kita panggil sebagai menumpu. Okey, menumpu. Okey, ataupun converge. Okey, converge. Okey. So jadi cikgu dekat bawah ni cikgu ada sediakan link untuk kamu download modul yang sama dengan ni dalam bentuk PDF. Kamu boleh print dan lukis sama-sama dengan cikgu lah masa tengok video ni. Okey, boleh sama macam tajuk cermin hari tu cikgu dah sediakan PDF untuk download. Okey, jadi kita tengok dulu ciri yang pertama ataupun case yang pertama untuk kanta cembung. Okey, kalau kamu lihat dekat sini, U sama dengan infinity. Okey, kita dah tahu U ni adalah jarak objek. Jadi maksudnya 3 cahaya ni datang daripada objek yang sangat jauh. Sebab tu dipanggil U sama dengan infinity. Maksudnya objek tu datang, cahaya tu datang daripada objek yang sangat jauh. Contoh yang paling mudah, cahaya tu datang daripada bulan. Okey, ataupun daripada planet-planet. Okey, cahaya tu kita tahu bulan memantulkan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari tu akan jatuh pada kanta cembung. Biasanya yang ni ada pada teleskop lah. Ada pada teleskop. Okey, jadi kamu lihat ada 3 cahaya dekat sini. 3 cahaya dalam keadaan selari. Okey, 3 sinar cahaya dalam keadaan selari menunjukkan
tiga-tiga cahaya yang selari ni datang daripada objek yang sangat jauh. Okey, iaitu paling mudah kita ambil bulan. Okey. Jadi kita akan lukis dulu. Yang paling mudah adalah cahaya yang di tengah-tengah. Okey, cahaya mana-mana cahaya yang lalu pada tengah-tengah kanta ni ataupun pusat kanta ni, cahaya tu dia akan bergerak lurus, ya. Dia tak mengalami pembengkokan cahaya. Okey. Jadi yang paling senang kamu ambil yang tengah ni lah. Jadi kamu letak pembaris and then kamu sambung terus sahaja. Okey, terus je. Okey, macam tu. Okey. Kemudian okey, kita lihat yang ni pula. Okey, cahaya yang paling bawah ni. Okey. Kalau kamu nampak cahaya ni dia melalui titik fokus. Okey. Bila cahaya melalui satu titik fokus dan terkena kanta cembung, cahaya ni akan terbias, dia akan selari dengan paksi utama. Okey, dia terbalik macam yang ni. Okey, kalau yang ni cahaya selari terbias menumpu ke titik fokus, kan? Selari lalu titik fokus. Okey, kalau yang ni cahaya lalu titik fokus kemudian terbias selari dengan paksi utama, kan? Dia terbalik dengan yang ni. Okey, nampak dia punya peraturan melukis dia. Okey, mula-mula cahaya selari lalu F. Okey, kalau cahaya tu lalu F, dia akan terbias selari. Okey, boleh. So ini dia akan terbias selari dengan paksi utama. Okey, ini kena lukis. Okey. Okey. So kita dah dapat dah persilangan dia dekat sini. Okey, jadi image akan terbentuk di titik fokus. Okey. Image tu dalam keadaan songsang. Okey, biasanya kita wakilkan image dengan bentuk anak panah lah. Okey. Okey, manakala cahaya yang paling atas ni kamu sambung sahaja pada persilangan dua cahaya yang tadi tu. Okey, so inilah. Okey, jadi maksudnya tiga cahaya yang selari daripada objek yang sangat jauh tu akan menghasilkan image betul-betul pada titik fokus sebelah kanan ni. Okey, katakanlah cahaya ni daripada bulan tadi. Maksudnya anak panah ni menunjukkan image bulan tu. So image bulan akan terbentuk dekat titik fokus ni lah. Okey, kawasan titik fokus ni. Okey, jadi macam mana ciri-ciri image yang kita lihat kat sini? Okey, yang pertama, okey, image dia dalam keadaan nyata. Okey, kenapa nyata? Sebab dia terbentuk dekat belakang kanta. Okey, objek di depan kanta. Okey, objek dekat bahagian belah kiri ni ataupun kita panggil depan kanta, image dekat bahagian belakang kanta ataupun belah kanan kanta. Jadi image tu kita panggil sebagai image nyata. Maksudnya kalau kita letak satu skrin kat sini, satu tabir ataupun satu skrin, image tu akan terbentuk pada skrin. Okey, kalau bulan tadi tu, image bulan akan terbentuk pada skrin tu. Okey, so jadi image tu kita namakan sebagai nyata. Okey, image bulan tu dalam bentuk nyata sebab dapat terbentuk pada skrin. Okey, yang kedua, dia dalam keadaan songsang. Kan kalau melihat kat sini, anak panah ni menunjukkan arah bawah, menunjukkan dia songsang. Okey, yang ketiga, dia dikecilkan ataupun diperkecil. Diperkecil. Okey. So itu untuk cahaya yang berada pada, yang datang daripada infinity. Okey, seterusnya kalau dekat sini pula untuk gambar yang kedua. Okey, kalau kamu lihat objek berada lebih jauh daripada 2F. Okey, kat sinilah kita nampak objek kat sini. Kalau yang tadi objek dekat infinity. Okey. So untuk yang ni objek lebih besar daripada 2F. Maksudnya objek ke kanta lagi jauh daripada 2F ke kanta. Okey, jadi kita lukis dulu untuk U lebih besar daripada 2F. Okay, jadi kita pakai peraturan yang pertama, cahaya selari. Okey, cahaya selari dengan paksi utama.
Kemudian menumpu ke titik fokus. Yang ni kena ingatlah, bukan menumpu ke 2F menumpu ke titik fokus. Okey. So kamu kena ingat bila kanta cembung, cahaya menumpuk. Okey, ini cahaya nombor 1. Selari, okey, terbias menumpu ke titik fokus. Okey, menumpu. Okey, ataupun converge. Okey, cahaya yang paling mudah adalah cahaya nombor 2, iaitu cahaya daripada objek, okey, terus masuk ke tengah-tengah kanta. Okey, ni cahaya daripada objek lalu tengah-tengah kanta tidak mengalami pembengkokan cahaya. Okey, jadi kamu lihat dekat sini persilangan dua cahaya. Okey, persilangan dua cahaya ni lah akan membentuk image dia. So, image dia dekat sini. Okey, ni image. Okey, objek, image. Okey, sebab kena ingat image terbentuk dekat persilangan cahaya. Okey. So, jadi mudah je. Cahaya selari, lalu titik fokus. Cahaya yang kedua, lalu tengah-tengah, tidak bengkok ke mana-mana. Okey. So, persilangan terbentuk dekat sini, image terbentuk di belakang kanta. Okey, jadi sifat image ni yang pertama nyata. Samalah macam tadi, nampak? Okey. Bila belakang kanta, nyata. Okey. Ataupun objek dengan image belah yang berbeza, kan? Objek belah kiri, image belah kanan akan jadi image nyata. Okey, dia terbalik dengan cermin kalau cermin, image belakang cermin maya. Okey, yang tu yang kamu kena hati-hati. Okey, yang kedua dia punya orientasi image iaitu songsang. Dan yang ketiga saiz dia. Okey, diperkecil. Okey, maksudnya saiz image lebih kecil daripada saiz objek. Okey, boleh? Okey, kemudian untuk kes yang ketiga, kita gerakkan ataupun kita dekatkan objek semakin hampir kepada kanta. Kalau yang ni, okey, objek jauh daripada kanta iaitu lebih jauh daripada 2F. Kali ni objek betul-betul ada dekat 2F, 2 kali titik fokus. Jadi kita tengok macam mana image yang terhasil. Jadi sama juga kita pakai peraturan yang nombor 1 iaitu cahaya selari dengan paksi utama. Okey, cahaya selari dengan paksi utama. Kemudian cahaya akan terbias menuju kepada titik fokus. Okey, cahaya selari paksi utama terbias lalu titik fokus. Yang kedua, cahaya lalu dekat tengah-tengah, tidak bengkok ke mana-mana. Okey, cahaya lalu di tengah-tengah kanta, tidak bengkok ke mana-mana. Okey, jadi dekat sini kamu lihat persilangan cahaya ni, dua-dua cahaya yang bersilang tu betul-betul berada pada kawasan 2F ni. So, jadi image terbentuk dekat 2F. Okay, image terbentuk dan 2F. Okay. Jadi, dan kamu lihat juga saiz image ni adalah sama. Okay, nampak tinggi dia, satu kotak graf ni, satu kotak besar graf. Image dia pun satu kotak, tinggi dia satu kotak graf juga. Okay, jadi sifat dia yang pertama nyata, songsang dan sama saiz. Okey, sama saiz. Boleh. Kenapa sama saiz? Sebab tinggi objek sama dengan tinggi image. Okey. Okey, jadi untuk bahasa Inggeris mungkin ada yang kat sini belajar DLP. Okey. So nyata ni adalah real. Yang ni inverted. Yang ni diminish, diperkecil adalah diminish. Okey, diminish. Okey, kalau yang ni samalah real inverted diminish. Kalau yang ni real inverted
same size. Okay, real inverted same size. Kalau sebelum ni cikgu ada belajar juga menggunakan singkatan. Okay, menggunakan singkatan. So yang ni adalah RID. Okay, ambil daripada dia punya pangkal huruf RID, real inverted diminish. Yang ni pun sama, real inverted diminish. Kalau yang ni untuk U sama dengan 2F, real inverted same size, RIS. Okay, boleh. Okay. So ini untuk 3 dulu, gambar Raja Sinar yang pertama untuk bahagian pertama ni. So nanti cikgu akan share pula untuk bahagian yang kedua. Okay. Jadi kesimpulan dekat sini adalah untuk kanta cembung ni sebenarnya kalau kamu lihat cara melukis dia lebih mudah ataupun lebih senang berbanding cermin. Untuk cermin cekung dengan cermin cembung. Kalau kanta cekung ni, kanta cembung ni dia sangat mudah untuk melukis sebab cahaya dia selari menuju ataupun menumpu ke titik fokus. Yang kedua, cahaya lalu dekat tengah-tengah, tidak bengkok ke mana-mana, senang sahaja. Okey, so nanti kita jumpa dekat bahagian kedua. Okey, terima kasih.